Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat menyambung pelajaran kita dalam pelajaran muamalat. Pelajaran 2, pelajaran baru darjah 6. Pelajaran baru hari ini, pelajaran 2 muamalat yang menyentuh tentang tajuk al-qirab. Al-qirab. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang pengertian qiraat, al-qiraat, tentang dalil al-qiraat dan juga tentang hukum al-qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian al-qiraat. Kita lihat. Pada bahasa bererti potong. Ini adalah pengertian pada bahasa bererti potong. Potong qiraat, qiraat potong. Pada istilah syarak bererti pemilik harta bersetuju memberikan modal kepada pengusaha untuk menjalankan perniagaan. Pemilik modal ni bagi harta dia pada pengusaha, tak kira lah berapa, bagi pada pengusaha untuk menjalankan perniagaan, dan keuntungannya dibahagi antara keduanya, iaitu pemodal dan pengusaha. Kemudian pengertiannya lagi lebih dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqh Al-Manhaji. Ini pelabur dikenali sebagai Al-Qiraat atau Al-Mudharabah. Pelabur ni dalam bahasa Arabnya Al-Qiraat atau Al-Mudharabah, yang membawa maksud pelabur itu atau pemodal itu memberikan hartanya kepada pengusaha untuk menguruskan hartanya. Pengusaha ni yang menguruskan hartanya supaya apa? Supaya dapat dikembang lagi, supaya dapat keuntungan lagi. Seterusnya, keuntungan yang diperolehi akan dibahagi sesama mereka seperti mana yang telah disepakati, iaitu dalam akad yang telah dibuat. Sebelum menyerahkan harta, dia kena buat akad dulu. Apa perjanjian dan bila dapat keuntungan, berapa dia akan bagi. Sama ada bagi sama rata ataupun lebih kepada pemilik harta ataupun lebih kepada pengusaha. Itu persetujuan mereka berdua. Kemudian kita pergi lagi pengertian al-qiraat. Sebab dinamakan akad ini sebagai al-qiraat adalah kita pergi, ni juga merupakan pengertian. Nama akad al-qiraat. Ini kerana pemilik harta memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kepada pengusaha. Diberikan sebahagian hartanya kepada pengusaha dan pengusaha memotong sebahagian keuntungan perniagaannya. Pengusaha tadi dah usahakan duit harta tadi, dapat keuntungan perniagaan, dia potong lagi separuh
untuk diberikan semula kepada pemodal. Pengertian al-qirat lagi. Al-qirat juga dikenali sebagai al-mudharabah. Al-mudharabah adalah perjanjian terhadap suatu jenis perkongsian yang diambil yang melibatkan pihak pertama menyediakan modal dengan pihak kedua. Ada dua pihak. Pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama menyediakan modal, pihak kedua bertanggungjawab menjalankan usaha perniagaan. Keuntungan daripada perniagaan tadi yang diperolehi dibagi mengikut nisbah yang disepakati dalam akad tadi. Dalam akad sebelum menjalankan perniagaan. Dalam perjanjian. Pengertian lagi, luas pengertian ni. Al-qirat juga dikenali sebagai al-mudharabah sekiranya berlaku kerugian macam mana. Ini masih dalam pengertian al-qirat. Al-mudharabah, kalau berlaku kerugian bagaimana nak diuruskan. Tadi cerita untung. Untung mereka bagi berapa bahagian. Ini cerita tentang kalau rugi. Pertama, ditanggung oleh pemilik modal jika bukan disebabkan kecuaian pengusaha. Pemilik modal lah yang bertanggungjawab jika pengusaha dah jalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Yang kedua, ditanggung oleh pengusaha jika disebabkan kecuaian sendiri. Kecuaian pengusaha itu sendiri. Kemudian, kita pergi pada dalil al-qirat. Al-qirat juga dikenali sebagai al-mudharabah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Salih bin Sahib radhiyallahu an, dari bapanya katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun fihinnal barakah, al-bay'u ila ajalin wal muqaradah wa akhlatul bur bisya'ir bil bait lil bait la lil bay', lil bait la lil bay'. Artinya kita lihat tiga perkara yang terdapat berkat padanya. Berkat padanya. Jual beli secara bertempoh, itu pertama. Kedua, berkongsi keuntungan. Dan ketiga, mencampurkan gandum dengan syair, jenis gandum yang rendah kualitinya. Untuk apa? Dimakan di rumah. Tak boleh dijual, bukan untuk dijual gandum tadi. Tapi kita khususkan pada jual beli secara, kita khususkan kepada berkongsi keuntungan. Maaf ya, kita khususkan pada berkongsi keuntungan dekat sini. Ini adalah dalil Nabi membenarkan ada barakah, ada berkat pada berkongsi keuntungan. Kemudian kita lihat hukum al-qirat. Hukum al-qirat dekat sini digariskan harus. Harus hukum berkongsi untung ni. Pemilik modal, pemilik harta memberikan harta kepada pengusaha untuk diusahakan dapat keuntungan, mereka bagi di atas perjanjian mereka berdua. Malah disunatkan kerana mempunyai tujuan yang baik, iaitu menolong saudara seagamanya agar memperolehi rezeki. Tolong saudara seagama agar sama-sama dapat rezeki, harta berkembang dengan cara yang elok. Ini diharuskan. Nabi haruskan. Diharuskan dalam Islam. Maksudnya dibolehkan. Tiada halangan. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa, insya-Allah. Sama-sama kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagi link untuk soalan kuis. Sila baca kitab anda di pelajaran 2, pelajaran baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.